Alhamdulillah dengan 7 orang masuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat petang. Okay, kita dah apa? Kita dah masuk kepada bahagian yang kedua untuk tajuk ni. So, saya nak awak tengok pada slide yang saya tunjukkan, yang saya share dekat situ. Okay, hari ni kita akan bincangkan berkenaan dengan electromagnetic induction. Okay, electromagnetic induction. Okay, learning standard. Apakah yang kita akan belajar? Yang awak akan belajar hari ni adalah yang pertama hari ni adalah kita nak describe electromagnetic induction in a straight wire and solenoid. Okay, describe the electromagnetic induction in a straight wire and solenoid. Okay, so sekarang kita akan buat kita tengok apa itu yang kita panggil sebagai electromagnetic induction. Okay. Electromagnetic induction dia kata adalah production of an induced. Okay. So ini adalah perkataan pertama hari ini, iaitu perkataan induced electromotive force. Kenapa saya tak ada? Semalam pun tak ada. Okay. Induced electromotive force, EMF. Okay, in a conductor. Okay, when there is a relative motion between the conductor and magnetic field, or when the conductor is in changing magnetic field. Okay, so sekarang ni kita akan awak akan dengar perkataan yang kita panggil sebagai EMF. Okay, EMF adalah electromotive force, iaitu induced EMF. Bila disebut perkataan induced, maksudnya adalah, okay, saya nak terus pergi kepada sini. Okay, magnetic field from permanent magnet. Okay, kita tambahkan dengan force. Okay, force iaitu relative motion. So, dia akan hasilkan yang kita panggil sebagai induced EMF. Okay, induced EMF. Jadi, kalau kita sebut perkataan induced EMF, dia mesti ada magnetic field daripada permanent magnet dan juga force. Dia sebenarnya adalah lebih kurang sama konsep macam yang kita belajar sebelum ni. Okay, iaitu kita ada current, kita ada magnetic field from permanent magnet, and then kita nak decide kita punya force. Okay, tapi untuk yang kali ni adalah kita ada magnetic field, kita ada force, tapi kita nak tentukan current. Kita nak tentukan current. Tapi dalam konsep dia kat sini kita tak sebut current, kita sebut induce. Induce tu maksudnya penghasil. Dia menghasilkan current. Ya, so dia menghasilkan current yang kita panggil sebagai EMF tadi lah, electromotive force. Okay. So kalau kita tengok apa itu relative motion. Ya, relative motion, kalau kita tengok pada nota, relative motion between two objects is the motion that result in the two objects becoming closer to each other or further away from each other. Okay, ini contoh dia. Okay, kita ada objek A, kita ada objek B. Okay, there is a relative motion because A and B become closer. Okay, contohnya yang ni. Dia kalau awak tengok A, dia bergerak dari kiri ke kanan, untuk B kanan ke kiri. So dia ada pergerakan dan dia semakin rapat. So itu ada relative motion. Sama juga kalau kita tukar dia punya arah. A pergi ke kiri, B pergi ke kanan. So dia ada pergerakan. Okay, so bila dia ada pergerakan, so itu juga kita panggil sebagai relative motion. Itu relative motion. Sama ada dia menjauhi atau dia become closer. So itu adalah relative motion. Tetapi kalau situasi dia, ini A, ini B. Kalau saya dengar tu, saya lupa nak tutup mic saya. Okay, kita ada A, kita ada B. Okay, A dengan B ni dua-dua tak bergerak.
Dia ada relative motion tak dekat situ? Macam mana pula? A dengan B tak bergerak. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey, bagus. Tak ada. Okey, ataupun dekat situasi macam dalam slide ni. A dengan B dia kata moving with the same speed. Same speed dan juga same direction. Okay, dan kamu tengok conclusion dia kata adalah no relative motion. Okay, no relative motion sebab kalau kita tengok distance between A and B does not change. So tak berubah. Walaupun dia bergerak tapi dia bergerak bersama. Okay, dua-dua bergerak ke kanan dengan kelajuan yang sama. So itu tak ada relative motion. So bila tak ada relative motion, automatic induced current tak ada. Okay, so sekarang kita tengok pada straight wire. Okay, tadi ingat ya, kita ada straight wire dan juga solenoid. So, kita tengok satu-satu. Okay, copper wire is smooth. Okay, ini adalah straight wire. Okay, yang ni adalah straight wire. So, dekat sini tak ada current flow. Ya, tak ada current flow sebab apa? Induced current tu yang kita nak tengok, nak cari hasil dia. Okay. Okay, copper wire is smooth across magnetic flux. Okay, magnetic flux. Okay, magnetic flux kat sini kalau kita perhatikan permanent magnet dia tak ada tulis ya, north atau south. Jadi saya ikut je kat bawah ni sebab biru south, jadi saya tulis saja sini south. Okay, yang warna pink ni adalah north. Okay. So kalau kita perhatikan, copper wire is moved across the magnetic flux. So EMF is induced in the wire due to electromotive force induction. Ya. So galvanometer pointer deflect. Okay, apa fungsi galvanometer adalah untuk kita detect induced current. Okay, galvanometer fungsinya adalah untuk kita detect induced current. So kalau ada deflection maksudnya induced current produce. Okay, ada deflection. Okay, deflection ikutkan dia punya original position dia adalah dia straight sahaja ke atas. Ini adalah pointer bagi galvanometer. Okay, jadi kalau ada deflection sama ada ke kiri atau ke kanan, itu maksudnya dia kesan induced current. Okay, sama juga macam solenoid. So bila solenoid kamu tengok ya arah anak panah, dia punya anak panah ni bergerak. Maksudnya magnet bar tu dia bergerak, okay, masuk ke dalam solenoid. So bila dia masuk ke dalam solenoid, apa yang berlaku adalah dia cut. Okay, dia cut dia punya magnetic field line. So bila dia cut magnetic field line, okay, jadi apa yang terhasil iaitu induced EMF. Okay, induced EMF terhasil. Jadi itu sebab kalau kamu tengok ada deflection pada galvanometer. Okay, mesti pertama ada permanent magnet dan kedua dia mesti ada yang kita panggil sebagai relative motion. Okay, induced current terhasil di mana? Induced current terhasil di bahagian sinilah pada wire ni, solenoid. Kalau straight wire, induced current berada pada this one. Dia punya ni mesti wire lah, something yang conduct electric. Okay, ada soalan nak tanya? Sampai sini, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Okay, good. Okay, so sekarang kalau tak ada, ini adalah kerja awak yang pertama. Ya, kerja awak yang pertama adalah to study electromagnetic induction in a straight wire and a solenoid. Okay, to study ni untuk straight wire dan juga solenoid. Jadi apa yang kamu kena buat adalah saya nak kamu scan pada QR code kat sini. Okay, scan pada QR code dekat sini untuk kamu isi. Okay, kalau kita tengok ya, apa yang awak kena buat? Ini secara eksperimen yang kalau kamu boleh buat di sekolah, tapi sebab kita tak boleh pergi sekolah, jadi awak just scan sahaja pada video. Okay, scan sahaja pada video, kemudian awak lengkapkan result kat sini. Okay, awak lengkapkan result ni.
Okay, benda ni saya dapat daripada buku teks. Muka surat berapa? Azlia tolong take note latihan hari ni. Nanti share dalam grup. Azlia ada kan tadi saya nampak? Dia respon tadi. Okay, awak tengok muka surat, buku teks. Sebab dalam tajuk ni awak akan buat banyak aktiviti. Okay, muka surat 150. Okay, deflection of galvanometer. Sama ada pergi ke kiri atau ke kanan atau ke depan atau ke belakang. Dia ada 2, 3 je lah. Sama ada no deflection ataupun dia deflect pada left, negatif atau kanan. So, maksudnya kalau dia, contohlah kalau kat sini kita boleh nampak kan. Okay, dia punya magnet dia stationary, dia punya Cooper rod pun stationary. Rasa-rasa ada deflection tak? Tak ada. Tak ada. So kamu tick lah, kamu tanda right pada 0. Dah tahu dah kalau no stationary maksudnya no relative motion kan. So takkan ada deflection. Okay, kalau dia stationary, yang magnet stationary, kemudian Cooper rod direction to A. So awak tengok dekat atas ni. Ni A. Semua ni sebenarnya ada dalam video. Okay, semua ada dalam video. Jadi awak boleh terus tengok dalam video. Awak just tick saja dia punya deflection tu, kamu tengok kiri, kanan ataupun 0. Ya. Okay, kemudian saya nak awak tolong jawab dia punya discussion ni. Okay, discussion ni. Okay, untuk yang ni saya nak sama ada awak print sebab saya dah bagi yang soft copy. Okay, yang soft copy punya buku teks kan. Jadi saya nak awak boleh photostat daripada buku teks ataupun awak print daripada yang saya bagi yang dia punya saya bagi saya dah bagikan soft copy untuk buku teks tingkatan 5. Boleh print out daripada situ. Sebab saya nak rajah, saya nak soalan, saya nak jadual. Saya tak nak awak buang masa menyalin. Kalau salin, awak kena salin dia punya rajah tu. So susah. Jadi awak just photostat dan tampal dalam buku latihan. Terus jawab daripada jadual dan juga discussion. Ya. Okay. Cikgu. So yang ni saya akan ada soalan? Ini buku latihan biasa ke buku yang eksperimen tu? Buku latihan biasa. Dia ada 2 kan latihan biasa. Okay. Okay. Buku PKS tu, eksperimen tu awak simpan dulu, tunggu kita buka sekolah buat eksperimen baru pakai buku tu. Semua latihan saya bagi kita buat dalam buku latihan ya. Okay, ini untuk solenoid pun sama. Okay, untuk solenoid, okay, awak akan tengok dia punya deflection ke apa ke, awak kena tengok pada video tu. Boleh ke? Dan jangan lupa jawab soalan bawah ni. Okay, jawab soalan bawah ni. Cikgu, saya tak ada printer, saya sekarang kuarantin, tak boleh keluar print. Tak apa, saya salin je. Boleh je Azlia, tak ada masalah. Okay, salin je, yang penting jawapan tu ada. Nanti kemudian pun tak apa. Yang kuarantin ke apa, jangan stres. Kita buat benda yang mudah. Ya, kita buat lagi mudah. Okay, dah lah awak kuarantin, awak dah stres, tak boleh keluar rumah. Lepas tu fikir lagi benda lain-lain ya. Tak apa, jangan risau. Saya tak ada apa-apa masalah tentang itu. Okay. So kita dah selesai untuk learning standard pertama, iaitu tadi kita nak tentukan apa tadi? Saya pun terlupa dah objektif kita. Describe electromagnetic induction in straight wire dan juga solenoid. Jadi konsep ni sekarang you kena faham untuk hasilkan induce ataupun kita panggil sebagai induced EMF, dia mesti ada magnetic field daripada permanent magnet dan juga mesti ada force daripada relative motion. So dia akan hasilkan kita panggil sebagai induced EMF. Itu saja. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey. Ya Munah, faham ya? Faham cikgu. Okey, bagus. Saya takut awak tidur je. Jangan tidur dulu. Tunggu saya habis. Tak ada cikgu. Okey. Now kita pergi kepada yang kedua. Hari ini kita akan bincangkan tentang faktor
okay, yang mempengaruhi magnitude. Okay, faktor yang mempengaruhi magnitude bagi induced current. Ya, induced current. Okay, faktor yang pertama adalah speed of relative motion. Okay, speed of relative motion. Maksudnya, untuk kita hasilkan induced current yang lebih besar, apa kita nak buat dengan speed? Makin perlahan atau makin cepat? Cepat. Apa dia ni? Cepat. Makin cepat. Dia cepat benar, offkan mic ni, saya tak dengar, saya dengar part je. Ya? So makin cepat. So lagi cepat relative motion, lagi tinggi awak punya EMF akan terhasil. Okay, sama juga strength of the magnetic field increase. So kalau kita gunakan permanent magnet yang lebih kuat, so kita akan dapat dia punya induced current yang lebih kuat. Okay, saya akan gunakan perkataan induced current. Kadang-kadang saya akan gunakan perkataan induced EMF. Benda yang sama. Ya, awak jangan confuse. Cikgu ni kadang lain. Saya bagi tahu awal-awal. Okay, kalau solenoid. Solenoid dia ada 3. Okay, ini solenoid tambah dengan magnet. Okay, solenoid bergantung kepada speed juga. Okay, and then strength of magnetic field juga. Dan dia ada tambah satu lagi iaitu number of turn. Okay, how to increase dia punya induced EMF? Wani. Macam ni kita nak increase? Number of turn tu makin bertambah atau makin berkurang? Wani tadi ada kan? Dia dah keluar? Ada cikgu. Ada, okay. Apa kita nak buat dengan number of turn of solenoid? Untuk kita dapatkan induced current yang lebih tinggi, yang lebih banyak. Potong. No, I mean number of turn. Number of turn tu ni bilangan yang macam spring ni. Berapa banyak kita gunakan yang sikit atau kita gunakan yang banyak? Kita gunakan yang sikit atau nak guna yang banyak macam Raja? Sikit. Yang sikit untuk hasilkan induced current yang lagi tinggi. Betul? Okey. Dan ni betul tak jawapan Sazwani tu? Saya rasa tambah. Kena tambah. Wani, kalau lagi banyak dia punya number of turn, maksudnya lagi banyak dia punya magnetic flux yang dia akan potong. So lagi banyak magnetic flux yang dipotong, so makin banyaklah dia punya induced current yang akan terhasil. Boleh Wani? Boleh cikgu. Okay, good. So take note dekat situ. So speed increase, EMF increase. Number of turn increase, EMF increase. Strength of magnetic field increase, so dia punya EMF increase. So semua ni increase. Okay. So sekarang ni saya akan teruskan pergi kepada direction. Okay. Okay, direction. Macam mana kita nak tentukan direction bagi induced current? Okay, bagi induced current. Okay, sebelum saya terlupa, saya tertinggal yang ni sikit. Okay, untuk faktor yang affect tadi tu, okay, kalau kita tengok dekat sini, more magnetic field line. Okay, so dia kata cut in the certain period of time, so dia punya magnitude of EMF increase. So ini yang kita panggil satu lagi law saya nak perkenalkan, ini kita panggil sebagai Faraday's law. Okay, apa itu Faraday's law? Adalah dia kata magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of cutting of magnetic flux. So magnitude dia ni adalah directly proportional dengan cutting of magnetic flux. So semakin banyak kita potong magnetic flux, so dia punya magnitude of induced
EMF dia akan bertambah. Okay, itu adalah Faraday's Law. Jadi untuk tajuk ni kamu jumpa law yang pertama iaitu Faraday. Ya, Faraday. Lepas ni ada lagi law yang awak akan jumpa. Okay. Okay, jom anak-anak kita pergi kepada fasa seterusnya. Direction of induced current. Yang ni. Direction of induced current. Perhatikan betul-betul anak-anak. Okay, yang warna merah ini adalah current. Okay, yang warna merah ini adalah, saya tak boleh guna saya punya pen. So, saya tulis pakai ni. Saya type lah senang. Okay, ini adalah current. Okay, ini adalah current. Okay, ingat yang warna merah ni current. So, yang ni pun adalah current. So, deflection of galvanometer dia adalah bertentangan. Okay, opposite dengan direction of current. So, kalau kita tengok dekat sini, direction of current ataupun induced current, contohnya untuk yang pertama ni, okay, yang pertama ni sebelah kiri. Okay, dia dari kanan pergi ke kiri. Ini adalah direction of induced current. Tetapi kalau kamu perhatikan, dia punya deflection adalah arah ke kiri. Ini betul, ini bukan salah. Sebab galvanometer dia sebenarnya adalah detect pergerakan elektron. Kan, awak tahu kan, elektron dengan current di opposite direction. Elektron negatif ke positif. Current positif, terminal positif pergi ke negatif. Jadi galvanometer dia detect adalah elektron, bukan current. Ya, okay, jadi itu sebabnya kalau current bergerak daripada kiri ke kanan, macam ni, so kalau kamu perhatikan deflection dia akan arah ke kiri. Please take note. Yang ni tak ada dalam buku teks. So kena betul-betul faham deflection dia. So boleh ya? Ingat, deflection of galvanometer adalah opposite dengan direction of induced current. Okay, so seterusnya kita pergi kepada macam mana kita nak tentukan direction of induced current in straight wire dan juga solenoid. Okay, so sekarang kita tengok pada nota. Ini sebenarnya adalah ulang kaji yang tadi atas tadi dia dah sebut. Untuk kita sebut sebagai induced current, dia mesti ada magnetic field from permanent magnet. Tambahkan dengan relative motion. So dia akan hasilkan induced EMF ataupun tadi saya sebut adalah induced current. Dua-dua diterima. Okey, jadi persoalannya, how to know which direction? Kita tahulah tadi, cikgu kita tahulah dia mesti kiri kanan whatever semua. Tapi macam mana kita nak tentukan direction? So saya nak perkenalkan Fleming right hand rules. Fleming right hand rules. Okey. Sekarang ni kalau kamu perhatikan, ini tangan kanan saya. Awak nampak tangan kiri saya ke? Awak nampak tangan kiri kan? Okey, so saya terpaksa gunakan tangan kiri saya. So awak akan nampak tangan kanan, betul? Nanti kalau tak dia confuse, macam Wani hari tu dia confuse dah. Okey, so kita punya jari ni adalah force ataupun relative motion. Okey, jari tunjuk kita ni adalah magnetic field. Ini daripada utara pergi ke selatan, north to south. Okey, kemudian jari hantu ni kamu jangan naik terus. Kalau naik terus dia duduk sebelah jari tunjuk. So naik dia separuh je. Dia akan jadi macam ni. Okey, yang ini yang akan tunjukkan induced current. Okey, ini adalah arah induced current. Okey, so sekarang ni macam mana kita nak gunakan tangan kanan awak ni
Okay, so kalau kamu tengok kat sini, identify direction of magnetic field to permanent magnet, not to south. Okay, dia sebenarnya antara dua ni, kamu boleh tentukan yang mana-mana. Okay, nak gunakan jari tunjuk dulu boleh, nak gunakan jari ibu jari pun boleh. Nak gunakan, tentukan direction. Kalau saya suka tentukan direction dulu. Kemudian baru tentukan north south. Ya, tapi kalau awak nak guna rule dia ni pun tak ada masalah, sama je. Yang penting kita tahu kita punya induced current. Okay. Example. Okay, example. Kita tengok kat sini. Okay ya. So sekarang ni kalau kita perhatikan, kita ada permanent magnet yang warna biru south, yang warna merah maroon ni adalah north. Okay, jadi sekarang kita lukis dia punya direction of magnetic field. Okay, saya guna warna hitam. Okay, dia dah bergerak daripada kanan ke kiri. Okay, dan warna hijau, okay, awak abaikan dulu warna merah. Warna merah tu tak nampak lagi. Okay, kita hanya ada warna hijau dan juga warna hitam saja. Merah ni abaikan dulu. Okay, kemudian macam mana kita nak buat? Okay, kalau kita tengok force tu ke atas. Okay, force tu ke atas. Okay, ini buku awak. Mana modul saya? Tak apalah, saya guna buku ni je. Okay, ini buku awak. Ya. So, pada kertas tu, dia kata force ke atas. Okay, ini buku. Okay, force awak ke atas. Okay, kemudian dia punya magnetic field dia daripada kanan ke kiri. Okay, magnetic field kita adalah yang jari ni. Okay, yang ni ya. Kalau kamu tengok dalam buku teks pun ada. Okay, jari ni. Okay, north to south. Okay, dari kanan ke kiri. Dan kalau kamu tengok ni, betul ke kanan ke kiri Wani? Jari saya, jari tunjuk saya ni kanan ke kiri ke kanan? Jari tunjuk Wani. Jari tunjuk saya ni, dalam kamera kamu nampak kanan ke kiri ke kanan? Kiri. Kiri ke kanan? Arah kiri Sekarang arah kiri. Sekarang arah kiri. Okey, betul lah dah. Ya. Maksudnya daripada kiri ke kanan. Okey, so sekarang ni kalau kita perhatikan. Okey, awak perhatikan. Awak keluarkan jari hantu awak tu. Okey, kedudukan ni kertas, buku. Okey, kamu keluarkan jari hantu kamu. Okey, keluarkan jari hantu kamu. So, kamu akan dapati current dia macam mana? Sebab saya guna tangan yang salah tau. Jadi, awak akan nampak current awak salah. Ya, saya ulang balik. Okey, saya terpaksa guna tangan kanan juga Wani. Tak boleh, saya tak boleh guna tangan kiri. Nanti jadi current tu salah. Ya, sebab kita punya jari kan, tangan kita kan tak sama dua-dua. Ya, okey, force. Okey, kanan ke kiri. Okey, yang ni kalau kamu tengok, dia kanan ke kiri macam ni. Aduh, pusing saya. Kanan ke kiri. Okey, jadi kalau kamu tengok, dia punya current ni, jari tengah kamu dia akan keluar ke buku. Maksudnya tangan awak ni akan berada atas buku. Betul kan? Faham ke tidak? Faham cikgu. Faham ya? Wani boleh Wani? Dia semalam dia blur kat sini. Okey, kita ambil buku ni dalam buku teks. Dalam buku teks awak akan nampak dia opposite. Macam mana saya nak tolong Wani ya? Tapi yang lain rasa okey dah. Okey, so awak akan nampak dia keluar. Ya, awak akan nampak dia keluar. Jadi itu sebab kalau kamu tengok arrow dia tu adalah keluar. Yang ni kalau kamu tengok current dia tu out. Jadi out dot ke cross? Dot. Ya, dot. So dia akan dot dekat situ. Okay. Boleh ke tidak ni direction? Okay. Seterusnya. Okay, arah dia keluar, so dia akan bergerak dot. Now, you perhatikan pada deflection. Deflection dia adalah ke
Okay, kalau kita tengok sepatutnya mestilah arah sama arah dengan current kan. Tapi ingat galvanometer dia opposite dengan current, induced current. Jadi kalau current tu naik ke atas, jadi dia kena deflect ke bawah. Dia mesti opposite. Ya. Dalam soalan exam dia akan suruh kamu lukis deflection bagi galvanometer. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya tak kat sini? Ada? Okey. Saya tak buka chat pula. So sekarang tengok kepada activity. Activity 4.12. Okay, 4.12. Yang ni adalah kita nak study the direction of the induced current in a straight wire. Okay, straight wire. Yang ni tak perlu nak tengok video. Kita boleh direct tengok daripada rajah sahaja. Okey, contohnya kita tengok ya kat sini, dia dah bagi ini adalah south, dia punya permanent magnet, ini adalah north. And then dia dah bagi direction A dan juga B. Ya, jadi daripada situation, you just tengok saja deflection pada galvanometer. Original position adalah pada at the center, pada tengah-tengah je. Apa? Hari ni azab off. Cik Mazura kirim salam kat semua. Hai cikgu. Dia tengah makan ayam. Hai Nava. Nama je panggilnya. Okey. Betul tak yang masuk kan? 7. Hai Liang. 7 orang je ada. Hai cikgu. Wah ni tegur akak. Saya pakai headphone, Cik Mazura tak dengar. Hai Dini. Awak check dekat situ. Bila nak start kelas tu kan? Saya record ni. Nanti awak sembang kemudian dengan Cik Mazura ya. Jadi saya record. Okey. Kemudian nanti awak tolong buat sama juga macam tadi. Okey, awak photostat ke, awak print out ke, tak kisahlah. Okey, kesal awak tengok dia observation, apa yang awak nampak dekat situ. Okey, awak tulis situlah right ataupun left. Okey, and then tulis dia punya direction of induced current. Sama ada X to Y ataupun Y to X. So dia punya situation dia dah bagi dekat sini. Boleh ya? Boleh kau? Boleh cikgu. Okay, good. And then discussion macam biasa tolong buat. Ya, tolong buat untuk discussion. So kalau awak dah cuba buat yang benda ni, insya-Allah okay, awak boleh faham tadi yang untuk Fleming right hand rules dan juga Fleming left hand rules. Apa beza? Ya Azlia, nak tanya apa? Azlia onkan mic je lah. Lambat pula nak type. Ya, eksperimen tadi bahagian solenoid tu kena buat ke? Ya. Yang solenoid tadi kena buat juga sebab itu sambungan. Aktiviti berapa tadi yang mula-mula tu? Muka surat aktiviti 4.10. Tu dua-dua kena buat solenoid dengan straight wire. Awak buat je aktiviti 4.10. So automatic dua-dua tu memang kena buat. Okay, so ini adalah untuk tugasan yang ketiga awak. Okay, untuk direction of induced current in a solenoid. Okay, untuk yang ni saya akan sambung pada esok. Okay, esok pagi-pagi sesudah subuh saya jumpa awak lagi. Ya. Sebab apa? Sebab kalau awak dah boleh guna, okay, dah boleh buat aktiviti 4.12 ni, saya rasa awak akan lebih mudah
kita nak bincang untuk bahagian yang ni. Sebab yang ni nanti kita akan guna banyak lagi tangan. Tangan-tangan awak tu saya akan gunakan. Yang ni pun sama, kita akan gunakan tangan nanti. Jadi nanti kalau terlampau banyak tangan yang kita guna hari ni, awak jadi confused. Jadi hari ni saya nak awak buat aktiviti 4.10 dan juga 4.12. Di mana 4.10 awak hanya buat tentukan, awak tengok video and then awak kena pasti deflection sahaja. Kemudian lengkapkan dia punya discussion. Cuma 4.12 kamu kena fikir sebab tak ada video. Dan dia tak tunjuk pun deflection arah mana, kamu kena decide sendiri. Ya? Okey. Jadi untuk hari ni saya tinggalkan awak, saya tak payah nak tunggu pukul 3 habis. Ya? Okey, jadi awak boleh rehat awal sikit, kemudian boleh siapkan homework saya. Sebolehnya lah, okey, kalau awak tak sempat nak photostat print, sebolehnya awak buat dulu dekat buku mana-mana lah, conteng ke apa, dia punya result tu dulu. Saya nak tengok dia punya result dulu. Boleh ya? Boleh cikgu. Okey. So, saya tinggalkan awak dengan tugasan itu. So, saya rasa sampai sini dulu kelas kita. Terima kasih kerana attend kelas saya. Yang tak datang, tak apa, nanti saya akan hantar rakaman. Okay, kita jumpa esok pagi. Have a nice day. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Bye.